Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Haziq bin Khairuddin daripada kumpulan 4 dalam tutorial kumpulan 2. Dan saya akan mewakili kumpulan saya ini untuk membuat pembentangan tugasan yang telah diberikan, iaitu analisa 2 juzuk awal dalam Al-Quran. Dan saya dan juga ahli kumpulan saya telah bersepakat untuk membuat kajian ataupun menganalisis, iaitu surah Al-Baqarah bermula dari ayat 270 hingga 286, iaitu daripada muka surat 46 hingga 49. Setelah kami menganalisa 4 muka surat yang telah kami pilih dalam surah Al-Baqarah ini, kami telah jumpa beberapa kaedah resam yang telah digunakan. Antaranya ialah hazaf huruf alif. Dan dalam ayat yang kami kaji ini terdapat beberapa jenis hazaf huruf alif yang digunakan. Antaranya yang pertama, hazaf huruf alif pada jamak muzakkar salim. Contoh yang diberi, yang pertama al-kafirina dan yang kedua khaliduna. Seterusnya jenis hazaf huruf alif yang kedua, hazaf huruf alif pada jamak muannas salim. Contohnya as-samawati, as-salihati, as-sadaqati. Dan yang ketiga, hazaf huruf alif musanna pada pertengahan kalimah, sama ada pada isim atau fi'il. Contoh yang diberikan bisimahum. Dan yang keempat, hazaf huruf alif pada isim a'jamiyah. Contoh yang diberikan farihanun amwalikum asyaitanu. Seterusnya, kaedah resam selain daripada hazaf huruf alif, terdapat juga hazaf huruf ya yang digunakan dalam muka surat yang kami kaji ini. Contohnya yang pertama, tubdu as-sadaqati, yang kedua tunfiku, dan yang ketiga illa btigha'a. Dan ada juga hazaf huruf lam pada isim mausul, contohnya allazina, dan ada juga hazaf huruf waw. Selain itu, kaedah ziyadah huruf alif turut digunakan dalam muka surat yang kami kaji ini. Dan terdapat beberapa jenis ziyadah huruf alif yang digunakan. Yang pertama, ziyadah huruf alif di tengah perkataan. Contohnya yang pertama faulaika, yang kedua as-salihati, dan yang ketiga wattaqullah. Jenis ziyadah huruf alif yang kedua ialah ziyadah huruf alif selepas huruf shin. Contohnya syai'. Dan jenis ziyadah yang ketiga ialah ziyadah huruf alif selepas waw jamak yang berada di hujung yang bersambung dengan fi'il. Contohnya taf'alu, tartabu, adda'u, tasmu, amanu, tubdu, tunfiku, dan juga tubdu. Selain kaedah ziyadah huruf alif, terdapat juga 3 kaedah hukum huruf hamzah di dalam muka surat yang telah kami analisis. Yang pertama, huruf hamzah apabila berada di awal kalimah ditulis resamnya dengan huruf alif, sama ada ia berbaris fathah atau dhammah atau kasrah. Contohnya fa'in amina, amanatahu, asimun, amana, amwalikum, amanu. Yang kedua, huruf hamzah yang berada di pertengahan ataupun al-mutawassithah. Contohnya al-ukhra, wa tu'tuha, la tu'akhizna, falyuaddi, mu'minina, tasmu. Dan yang terakhir, bagi huruf hamzah mutatarrifah, sebelumnya ada huruf sakinah yang tidak akan diresamkan surahnya. Contohnya yasha'u. Seterusnya, kaedah ibdal ataupun al-badal turut digunakan di dalam muka surat ini. Antaranya penukaran huruf alif dengan ya dan waw. Contoh ayat Al-Quran, ala az-zakata as-salata. Dan yang terakhir, kaedah al-waslu
wa al-fasal. Kalimah fa'in lam di semua tempat dalam Al-Quran ditulis dalam mushaf secara berpisah ataupun berasingan. Contohnya ayat Al-Quran fa'in lam. Dan yang kedua, perkataan inna dan juga ma ditulis secara mausul, yakni bersambung. Contohnya innama. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.